Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا مرشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatankuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan rasa syukur kepada Allah kerana masih lagi Allah bagi taufik kepada kita untuk datang ke rumah Allah. Untuk datang ke rumah Allah kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan satu orang yang rumahnya satu bumbung dalam masjid pun tanpa taufik dan hidayah daripada Allah belum tentu dia dapat sampai. Tandas masjid mungkin dia tumpang, tapi masuk dalam masjid belum tentu dia sampai. Maka sebab itu syukurlah kita pada Allah kerana Allah telah letakkan kita dalam rumah Allah. Tempat yang paling mulia di Kota Kemuning ini ialah masjid, tempat manusia sujud kepada Allah, dan di sinilah tempat turunnya rahmat Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bicarakan tajuk tentang Rasulullah SAW, dakwah dan juga cabaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal yang juga dipanggil oleh ulama dengan nama Rabiul Anwar, bulan yang bercahaya-cahaya kerana lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama bahaskan tentang kenapa Nabi lahir Rabiul Awal. Sedangkan di sisi masyarakat Arab, Rabiul Awal ini bukan bulan yang terkenal. Di sisi masyarakat Arab ada 4 bulan yang terkenal. Pertama Rajab, kedua Zulkaidah, ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Sebab itu bulan-bulan ini dipanggil Asy-Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana yang diberi penghormatan oleh orang Quraisy, sehingga kan dalam bulan tersebut penyamun padang pasir akan berhenti menyamun. Nak cerita hebat tak hebat bulan tu, sehingga kan penyamun padang pasir akan berhenti untuk menyamun di padang pasir dalam 4 bulan tadi, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kenapa? Mereka memberi kemuliaan dalam bulan itu. Bukan itu sahaja, bahkan mereka akan mengharamkan peperangan. Bukan saja peperangan, hingga kan pertengkaran yang berlaku akan dihentikan hanya kerana mereka teringatkan mereka berada pada bulan yang mulia itu. Akan tetapi Nabi tak lahir pada bulan tersebut. Kenapa? Ulama membahaskan kerana Allah tidak mahu seandainya Nabi lahir pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Quraisy, contohnya Rajab, maka orang akan kata mulianya Nabi. Kenapa mulia? Kerana lahir Rajab. Seolah-olah Nabi menumpang kemuliaan bulan Rajab. Allah tak suka perkara itu, maka Allah lahirkan Nabi SAW dalam bulan yang tak terkenal di sisi masyarakat Arab, iaitu Rabiul Awal. Maka apa yang berlaku? Orang akan kata sebaliknya, mulianya Rabiul Awal kerana Nabi SAW lahir Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal lah yang menumpang kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, baginda insan yang mulia yang merupakan qudwah, contoh teladan kepada kita semua. Sebab itu tuan-tuan, sebagai umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak cukup hanya kita menyatakan kita cinta Nabi daripada mulut kita, tetapi kehidupan kita jauh daripada kehidupan Nabi. Kita bagi tahu kita cinta Nabi, tapi cara pakai kita macam cara pakai Yahudi.
Kita kata kita cinta Nabi, tapi cara makan kita macam cara makan Yahudi. Kita kata kita cinta Nabi, tapi cara pemikiran kita macam pemikiran Yahudi. Maka tak sempurna cinta pada Nabi SAW. Kerana baginda ialah insan yang Allah Ta'ala muliakan, sehingga kan perilaku baginda diceritakan daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, daripada bangun tidur sampai tidur semula. Tidak ada manusia yang mana diceritakan kehidupannya begitu detail melebihi Nabi SAW. Sekali tuan-tuan, jemaah keluar 4 bulan. Kita naik jemaah, kawan saya naik kapal terbang. Sebelah kawan saya ada satu orang padri. Padri ini pun dia bergerak untuk usaha untuk missionary, kristianisasi. Jadi padri ini tengok kawan saya pakai serban, dia pun tanya, "Are you love Muhammad? Engkau cinta tak Muhammad?" Kawan saya ni pun lebih kurang saya juga, bahasa Inggeris tak apa pandai sangat. "Yes, no, alright, I love you." Sikit-sikit boleh lah. Kawan saya pun kata, "Of course, I love Muhammad. Mestilah aku cinta Muhammad." Member pun tanya balik, "Are you love Jesus? Engkau cinta tak Jesus?" Dia pun jawab, "Of course, mestilah aku cinta Jesus." Sebelum dia tanya, member saya tanya dulu, "Kalau betul kau cinta Jesus, macam mana Jesus tidur?" Diam padri tu. Dia pun fikir, muka dia fikir gitu. Dia silang tangan dia ke belakang, dia melunjuk kaki ke depan. "Maybe like this," gitu. Mungkin macam ni. Mungkin, maybe like this. Dia tanya balik, "Kalau betul kau cinta Muhammad, macam mana Muhammad tidur?" Kawan saya kata, bila kita keluar dakwah, bila kami keluar dakwah, kami bukan belajar cara Nabi tidur je. Cara macam mana nak meludah pun diajar. Nabi tak pernah menguap. Tuan boleh tengok dalam banyak riwayat menyebutkan Nabi tak pernah menguap. Tapi cara menguap Nabi ajar. Dalam Kitabul Adab dibahaskan tentang sunnah-sunnah Nabi dan benda yang Nabi ajar, walaupun benda itu tak berlaku pada Nabi, Nabi ajar. Nabi tak menguap, tapi Nabi ajar kaedah kalau kita menguap macam mana. Tangan kiri, terbalikkan tangan, menguap. Ini kita, Masya Allah, 30 tahun duduk kuliah maghrib, cara menguap pun tak tahu. Kadang biar je syaitan masuk. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, nak bagi tahu kita betapa mulianya Nabi SAW, sehingga sekecil-kecil perkara pun dia ajar. Tapi dalam 30-40 tahun kita telah sambut Maulud Nabi, apakah kita betul-betul mengenali Nabi? Benda yang simple tentang Nabi, adakah kita telah ambil tahu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Daripada sekecil-kecil perkara, cara menguap yang diajar oleh baginda, cara tidur baginda, cara makan baginda, ataupun kita hanya menyatakan cinta di mulut tapi di hati tidak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengiktiraf cinta satu orang itu pada Nabi. Kata baginda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang hidupkan sunnah aku, maka adalah orang yang cinta pada aku. Nabi bagi tahu bahawa Nabi akan iktiraf cinta orang tu bila dia hidupkan sunnah Nabi. Menunjukkan bahawa penting sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bukan hanya bagi tahu pada orang saya mengidolakan Nabi, tetapi betul-betul ikut Nabi, betul-betul cinta Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita tentang cinta. Kalau hari ini kita kata kita cinta Nabi, Anas bin Malik bercerita tentang cinta. Kata Anas bin Malik, "Tak pernah dalam hidup aku makan labu, tetapi di hari aku dengar Nabi kata Nabi suka labu, tidak ada lauk yang lebih aku suka melebihi labu." Tak pernah makan labu. Tuan-tuan kahwin dengan orang Pahang contohnya. Orang Pahang suka makan tempoyak. Tuan-tuan orang Melaka makan cenjaluk. Tuan-tuan takkan tukar selera tuan-tuan kerana tuan-tuan kahwin dengan orang Pahang. Melainkan kalau tuan-tuan jenis bagi apa pun makan lainlah. Tapi takkan kita suka-suka tukar selera kita kerana kita cinta dia. Tapi hebatnya sahabat, tak pernah makan labu di hari dengan Nabi suka makan labu. Tidak ada lauk yang lebih aku suka melebihi labu. Nabi pergi rumah Ummu Hani. Ummu Hani yang merupakan keluarga Nabi. Ummu Hani orang miskin. Rumah Ummu Hani tak ada apa-apa, ada lauk cuka je. Dia malu Nabi datang, dia tak hidang apa-apa, dia hidang cuka. Nabi jaga hati dia. Nabi kata sebaik-baik lauk ialah cuka. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Nabi jaga hati dia. Kita pergi rumah orang yang hidang biskut, biskut je, tak ada lain ke?
Ikut je. Bagaimana kita nak belajar dengan Nabi. Ini sekecil-kecil perkara. Belum tajuk yang kita nak bicarakan ni dakwah yang lebih besar. Ibu kepada segala sunnah, dakwah. Sekecil-kecil perkara ni tuan-tuan, Masya Allah, hari ini telah dilupakan oleh umat. Telah dilupakan. Cinta Nabi, cinta. Sambut maulud, sambut. Macam mana cara Nabi tidur? Itulah, saya ni tak apa ingatlah cara Nabi tidur. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Sebab itu kita kena kembali kepada kehidupan Islam yang sebenar, iaitu cara kehidupan Nabi. Kalau kita dengar di akhir Ramadan, imam di Mekah sering kali doa, Allahumma ruddana raddal muslimin raddan jamila. Ya Allah, kembalikanlah orang Islam kepada cara hidup Islam yang betul, iaitu cara hidup Nabi. Kerana hari ini orang Islam telah hidup selain daripada cara Nabi. Mereka lebih bangga dengan cara selain daripada cara Nabi, sehingga mereka lupa dengan cara Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan, sekecil-kecil perkara ini pun kita kena amal dalam kehidupan kita. Apatah lagi perkara yang sangat besar yang dibawa oleh Nabi, iaitu dakwah ilallah. Perkara dalam mengajak manusia pada Allah, sehingga Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang lebih baik percakapannya? Kata ulama, wa man ahsanu qawlan, ulama tafsir kata, wa man ahsanu qawlan ay dinan. Siapakah agama orang yang lebih baik melebihi agama mereka yang bawa manusia pada Allah. Maksudnya kesempurnaan agama itu bukan hanya semayang saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat saja, tapi bawa orang pada semayang, bawa orang untuk ajak puasa sekali, bawa orang untuk baca Quran, bawa orang untuk taat perintah Allah. Inilah kesempurnaan agama. Kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat da'i, umat kerjanya mengajak, bukan umat abid. Kalau kita dilahirkan zaman Nabi Musa AS, kita ni umat abid. Umat abid, kalau kita semayang, habis semayang, selesai tanggungjawab kita. Tetapi umat da'i, sepatutnya satu orang umat da'i ini sifatnya selepas semayang maghrib tadi contohnya, dia doa, ya Allah, terimalah semayang saya dan terimalah semua semayang pada hari ini. Ya Allah, kalau ada lagi orang tak semayang, kau bagi hidayah pada mereka untuk semayang. Ini hati satu orang yang merupakan umat da'i, ingin diri dia diterima Allah dan ingin seluruh umat dalam dunia ini diterima Allah. Tak ada satu orang pun terkecuali daripada diterima Allah. Sebab itu bila bicara tentang dakwah Nabi, maka kita perlu tahu bahawa kita semua ialah pewaris dakwah Nabi SAW. Dakwah dan ta'lim dua benda yang berbeza. Ta'lim ini mengajar. Untuk ta'lim perlu kepada ilmu yang mantap, perlu pengajian yang sempurna, perlu ada tauliah dan lain-lain. Masya Allah, ini untuk mengajar. Tapi untuk mengajak, siapa pun boleh mengajak. Satu orang budak pun boleh mengajak. Ya, dah azan, jom pergi surau. Satu orang budak pun boleh mengajak, Masya Allah. Dan ini, kata ulama, adalah perkara yang menjadi asas sebagai umat kepada baginda Nabi SAW, iaitu umat da'i, umat mengajar. Sebagai pewaris kepada dakwah Nabi SAW, ulama kata kita diwariskan 4 perkara sebagai pewaris dakwah Nabi. Apa dia? Pertama, kita merupakan pewaris kepada fikrah Rasul, pewaris kepada fikir Nabi. Apa dia fikir Nabi? Bagaimana seluruh umat dapat taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jadi ini kehidupan cara Nabi SAW. Ini fikir Nabi bagi seluruh umat. Siapa dia umat? Kata ulama, umat ni seluruh dunia sampai hari kiamat. Ini umat. Hari ini di dunia ada 7 bilion manusia. Seluruh 7 bilion ini dalam fikiran kita, bagaimana 100% umat ini dapat taat perintah Allah. Saya dapat perintah Allah, saya dapat taat perintah Allah, isteri saya dapat taat perintah Allah, jiran saya dapat taat perintah Allah, orang kampung saya dapat taat perintah Allah, orang negeri saya dapat taat perintah Allah, orang negara saya dapat taat perintah Allah. Seluruh manusia di seluruh dunia 100% dapat taat perintah Allah. Ini sepatutnya ada dalam fikiran kita semua, sebab kita ialah umat pewaris dakwah Nabi. Kita umat pewaris dakwah Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 7 bilion manusia, 5 bilion manusia tak kenal Allah. Mereka makan setiap hari makanan yang Allah bagi, mereka minum setiap hari minuman yang Allah bagi, tapi sekalipun tak pernah sujud pada Allah, tak pernah rokok pada Allah, dan tak pernah menyebut nama Allah. Di kalangan mereka ada kawan-kawan kita, orang Cina, orang India,
yang tolong tukar minyak hitam kereta kita tiap-tiap bulan. Kereta panjit kita cari dia, sesak tak ada duit kita cari dia. Raya Cina kita pau limau dia, minta hamper dengan dia, minta air kotak kat rumah dia raya Cina. Tapi kita tak pernah cerita Islam pada dia, bahkan tak pernah doa pun untuk dia datang kepada hidayah. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, beberapa negara kita keluar dakwah, di Jepun, di England, di Jerman, ada masjid-masjid mereka, sebagian besar masjid-masjid mereka ada sudut khusus, sudut khas. Sudut khas buat apa? Sudut khas untuk orang non-Muslim, bukan Islam, tengok orang Islam semayang, supaya dia dapat mendekati Islam. Ada sudut khas. Kita masuk masjid dia, buat apa dia ni, tak semayang, tengok je. Rupanya bukan Islam, datang nak tengok orang Islam semayang. Setelah itu akan dijamu minum, dan dia mula bertanya pasal Islam, dan tak lama lepas tu dia masuk Islam, ataupun besok lusa dia akan datang untuk masuk Islam. Dan ni perkara yang tak pelik dekat luar negara. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, dalam negara kita Allah datangkan orang Cina dan orang India yang dah duduk dengan kita 60 tahun lebih dah, masya-Allah. Ada di kalangan mereka jiran kita, ada di kalangan mereka kawan kita daripada kita kecil. Berapa orang telah kita sediakan untuk dia datang kepada Allah? Berapa orang yang telah kita doakan dia untuk jadi orang Islam? Atau kita menjadi golongan yang mengatakan bahawa dia orang ni bukan orang sini, hantar balik negara dia lah. Sedangkan Allah yang datangkan mereka ke sini untuk kita sediakan mereka jadi orang beriman pada Allah dengan bahasa kita. Allah tahu kita tak boleh cakap Cina, nak pergi buat dakwah kat Cina kita tak mampu. Allah tahu kita tak boleh cakap Urdu, tak boleh cakap Tamil, nak pergi India buat dakwah tak mampu. Allah datangkan sikit daripada mereka ke negara kita untuk kita dakwah dia dengan bahasa kita. Berapa orang telah kita sediakan? Jamuan raya kita buat, jamuan raya kat surau, kat masjid, berapa orang kita panggil datang makan? Time raya Cina kita cari dia, okey, angpau mana angpau? Raya Cina ni kaya bagi murah sikit lah raya Cina ni. Maulud Nabi kita buat ceramah, mungkin dia tak datang, tapi kalau kita buat jamuan kat luar, insya-Allah dia makan. Berapa orang telah kita datangkan? Kita negara Islam. Penjajah British bunuh atuk kita ribuan orang. Negara Kristian, negara bukan saja Kristian, negara yang mengeluarkan tentera salib. King Richard the Lionheart, ketua peperangan salib, yang bunuh ribuan orang Islam, yang hancurkan banyak negara-negara Islam. Tapi di negara mereka hari ini, tuan-tuan, masjid mereka ada ruang khas untuk non-Muslim datang untuk kenal Islam. Maka sebab itu, tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kita kena kembali balik tentang siapakah kita dalam dunia ni. Kita ni pewaris dakwah Nabi. Kita pewaris dakwah Nabi SAW. Maka kita kena gunakan otak, akal yang Allah beri pada kita untuk bagaimana nak bawa manusia kepada Allah, dekatkan manusia kepada Allah. Bukan hanya kita nak ambil keuntungan daripada kawan-kawan kita yang non-Muslim untuk kepentingan dunia kita saja, tapi bagaimana mereka kita dapat sediakan untuk jadi orang beriman pada Allah. Dan bukan disebabkan akhlak kita dia jauh daripada Allah pula. Sekali kita keluar di Kulai, surau tu tepi rumah nyonya. Petang-petang kita goreng pisang, nyonya tu sidai kain. Nanti sudah berapa lama jiran dengan surau? Sudah lama, dia kata. Berapa lama? 25 tahun. Jubli perak lah, tuan-tuan. 25 tahun. Kalau 50 tahun, jubli emas. 25 tahun jiran surau. Kita kata, lama sudah, 25 tahun hari-hari dengar azan. Takkan tak teringin nak masuk Islam? Tak nak, dia kata. Tuan-tuan, kalau kita bikin berniaga, kita offer kat orang tolak mentah-mentah, royak rasa. Terang-terang nanti tu kata tak nak. Kita pun tanya nanti, kenapa tak nak? Islam kan agama yang bagus, ajak orang buat baik. Nanti pun dah jiran dengan surau lama. Dulu dia kata saya buka kedai runcit, orang Islam hari hutangan saya sampai bankrupt pada runcit. Kita bayang macam mana orang datang pada Islam. Kita yang menjadi asbab orang jauh pada Islam. Dan kita tak membuka peluang untuk orang datang pada Islam. Orang India datang nak pasang aircon kat masjid. You apa? Islam? Saya tak Islam. Tak Islam lah boleh masuk masjid. Suruh orang lain pasang aircon. Dia nak kenal Islam macam mana? Dia datang pasang aircon pun dia kena marah. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, Sumamah bin Usal,
ketua Bani Hanifah. Dia bunuh ramai sahabat. Dalam perang Khandaq, dia antara kepala perang yang merancang untuk serang Nabi dan sahabat. Setelah perang Khandaq, sahabat dapat tangkap dia ketika dia dalam perjalanan nak pergi Mekah. Sahabat tangkap, bawa pergi Madinah. Dalam perjalanan dia tahu dia mesti mati kat Madinah, sebab dia bunuh ramai orang. Dia bunuh ramai sahabat. Sebab dia bunuh sahabat punya isteri jadi janda, anak jadi yatim kan. Susah hidup jadi anak yatim, jadi janda susah. Dia tahu dia mesti mati. Sampai Madinah, sahabat ikram dia minum, bagi minum. Pelik dia. Ini agama apa ni? Aku bunuh keluarga dia, dia bagi aku minum. Diletakkan di tepi tiang Masjid Nabawi. Dia tengok amal orang Islam. Orang Islam salam, peluk kawan dia, berkasih sayang. Dia bangun, keluar daripada Masjid Nabawi, tukar baju, mandi, datang jumpa Nabi, masuk Islam. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah. Kawan-kawan kita di kalangan orang Cina, orang India yang ada di taman sekeliling kita, 1000 kali lebih baik daripada Sumamah bin Usad yang telah bunuh ribuan sahabat, yang telah menjadi isteri sahabat janda, yang telah menyebabkan anak-anak sahabat susah jadi yatim. Tapi dia telah diikram minum yang menyebabkan dia datang pada Islam. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, apa yang telah kita buat 60 tahun? Berapa orang yang telah kita dakwah? Jiran kita kenal tak Islam? Ataupun satu mangkuk lauk pun tak pernah kita hantar kat rumah dia. Hanya dia je bagi limau kita pada hari-hari Cina. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kita kena kembali balik kepada asas maksud kita dihantar. Kita ialah umat dakwah. Kita adalah pewaris dakwah Nabi. Yang kedua, kita mewarisi hammar Rasul. Apa dia ham? Tadi fikrah Rasul, yang ni hammar Rasul. Apa dia ham? Kerungsingan Nabi. Ini bahasa Arab. Hammar Rasul, kerungsingan Nabi. Apa dia kerungsingan Nabi? Bagaimana seluruh umat dapat masuk surga selamat daripada api neraka. Maksudnya sebagai umat pewaris dakwah Nabi, dalam fikiran kita, bagaimana tak ada satu orang pun akan masuk neraka. Setiap orang dapat masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerungsingan Nabi. Sehingga kan jenazah Yahudi diangkat, Nabi berdiri dan menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, yang diangkat jenazah Yahudi bukan orang Islam. Nabi kata, dia akan berada dalam neraka selama-lamanya. Sedihnya Nabi. Ini kerungsingan yang ada pada Nabi, yang hari ini sepatutnya kita sebagai umat pewaris dakwah Nabi mewarisi kerungsingan ini. Dan yang ketiga, sebagai pewaris dakwah Nabi, kita mewarisi huznar Rasul, mewarisi tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis doa untuk umat. Disebabkan itu tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Layth Samarqandi rahimahullah taala, di akhir bahagian menceritakan tentang cinta Nabi pada umat. Siapa yang doa macam Nabi doa, maka Allah kabul doa dia. Apa dia doa tuan-tuan? 5 perkara. Allah maghfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa semua umat Nabi Muhammad. Tiap-tiap waktu kita doa. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kesiankan kepada semua umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allahumma hdi ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah bagi hidayah kepada dia kepada semua umat Nabi Muhammad dalam dunia ini. Yang keempat, Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, islah dan perbaikilah diri aku dan islah dan perbaikilah semua umat Nabi Muhammad dalam dunia ini. Yang kelima, Allahumma farrij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong, jaga, lindung, pelihara semua umat Nabi Muhammad dalam dunia ini. Siapa yang istiqamah 5 doa ni tuan-tuan, setiap kali lepas 5 waktu, Allah kabul semua doa dia, sebab doa Nabi. Ini doa Nabi setiap hari, menangis untuk 5 doa ni. Yang keempat, kita merupakan pewaris juhdar Rasul, pewaris usaha dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bergerak untuk jumpa umat ini. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kesalahfahaman dalam memahami dakwah Nabi berlaku dalam masyarakat. Kerana setengah masyarakat memahami bahawa saya tak boleh buat dakwah sebab ilmu saya tak cukup. Kata Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala, seandainya kalau setiap orang fikir macam tu, tak ada orang layak buat dakwah. Ulama hadis, dia pakai hadis, dia tak pakai sirah, dia tak layak buat dakwah sebab ilmu dia tak cukup. Ulama sirah, dia pakai sirah, dia tak pakar dalam fiqh, dia tak layak buat dakwah sebab ilmu dia tak cukup. Setiap orang tuan yang mulia dia bertanggungjawab untuk buat kerja dakwah. Kerana takat ukur untuk buat kerja dakwah, Nabi bagi tahu, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun engkau tahu satu ayat.
Tuan-tuan, kita dah duduk kuliah maghrib dan isyak lebih 30 tahun, masya-Allah. Bukan sepatah kita tahu tentang apa yang Nabi sampaikan, lebih daripada itu. Maka untuk itulah kita wajib untuk sampaikan apa yang kita tahu. Satu patah perkataan pun telah menjadi tanggungjawab wajib untuk kita sampaikan pada umat, apatah lagi kalau kita tahu lebih daripada itu. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena tahu bahawa tanggungjawab dakwah ni yang perlu kita sampaikan ialah apa yang kita tahu daripada Nabi, daripada ulama-ulama yang telah mensyarahkan hadis Nabi kepada kita, yang itu kita sampaikan pada umat. Yang kedua, kesalahfahaman dakwah dalam masyarakat. Masyarakat memahami bahawa kalau keluarga saya belum baik, saya tak boleh buat dakwah untuk orang luar. Saya kena dakwah keluarga saya dulu, dah baik semua 100%, tak perintah Allah, baru saya boleh dakwah orang luar. Ini kesalahfahaman dalam dakwah yang ada pada masyarakat kita. Tuan-tuan, seandainya Nabi fikir macam ni, maka tak berimanlah Abu Bakar. Kalau Nabi fikir macam ni, tak berimanlah Umar. Kalau Nabi fikir macam ni, tak berimanlah Osman. Kenapa? Kerana Abu Talib, keluarga Nabi, belum beriman lagi. Sepatutnya Nabi kena fikir keluarga Nabi dulu. Buat apa dakwah Abu Bakar? Abu Bakar bukan keluarga Nabi. Umar bukan keluarga Nabi. Osman bukan keluarga Nabi. Kenapa Nabi dakwah Abu Bakar, dakwah Umar, dakwah Osman? Kerana Nabi nak bagi tahu dakwah ini bukan fokus pada satu je. Dakwah ni bergerak dua cabang. Dakwah pada keluarga, itu kewajipan kita. Dakwah pada umat, juga kewajipan kita. Maka dakwah bergerak serentak. Nabi dakwah keluarga Nabi, dalam masa yang sama Nabi dakwah orang sekitar Nabi, dan juga Nabi dakwah orang yang jauh daripada Nabi SAW. Nabi bergerak dua sekali. Jika seandainya ada keluarga Nabi yang tak terima, maka orang luar ada yang terima Nabi SAW. Maka sebab itu kita kena memahami dakwah Nabi dengan kefahaman yang betul, bahawa Nabi bukan fokus pada keluarga Nabi saja. Nabi bergerak dua sekali. Keluarga Nabi tak tinggalkan, Nabi teruskan dakwah sampai Abu Talib hampir meninggal dunia, Nabi masih dakwah. Dan orang luar Nabi tak tinggalkan, Nabi teruskan dakwah. Ada juga orang kata, saya tak boleh dakwah luar negara, saya kena dakwah dalam negara saya. Saya tak boleh dakwah kampung lain, saya kena dakwah kampung saya dulu. Kampung saya sekata-kata datang perintah Allah, baru saya boleh dakwah kampung lain. Seandainya Nabi fikir macam kita fikir, maka orang Madah takkan dapat Islam. Tapi Nabi fikir macam mana? Kampung Nabi dakwah, kampung sebelah pun Nabi dakwah. Maka dakwah bergerak serentak. Maka untuk itu kita melihat bagaimana orang Mekah Nabi sediakan mereka untuk taat perintah Allah. Dalam masa yang sama Nabi hantar jemaah pergi ke Madinah, hantar jemaah pergi ke Habsyah, hantar jemaah pergi ke Oman, hantar jemaah pergi ke beberapa negara Arab, Parsi, Rom, untuk sampaikan dakwah. Kerana Nabi nak terangkan pada kita, dakwah ini bukan tertumpu pada satu masa, pada satu kelompok saja. Kerana apa? Kerana masa yang Allah berikan kepada kita tidak lama dalam dunia ni. Maka untuk itulah kita kena bahagi masa kita. Dakwah keluarga jangan ditinggalkan, dakwah orang luar juga jangan ditinggalkan, dakwah kampung kita jangan ditinggalkan, dakwah kampung sebelah jangan ditinggalkan, dakwah dalam negara jangan ditinggalkan, dakwah luar negara juga. Kenapa? Kerana kita umat pewaris dakwah, kita dihantar untuk seluruh manusia di seluruh dunia sampai kiamat. Untuk itulah tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kita perlu jelas dalam memahami erti dakwah Nabi SAW. Kita tak mampu nak buat macam Nabi. Hebatnya Nabi dalam berdakwah, siang malam buat dakwah. Hari ni kita mungkin hanya mampu paling kurang satu hari satu orang kita bagi dakwah. Maka kita buat yang termampu. Jangan sampai kita tak buat semua. Kata pepatah Arab, la tatrukuluhu wala yadukjulhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Satu orang syekh pernah bagi tahu kepada kami, dia kata kalaulah 1 tahun kamu boleh dakwah 2 orang, itu pun rahmat yang besar. 6 bulan, 1 semester dakwah 1 orang pergi masjid. 6 bulan lagi dakwah 1 orang lagi. Setahun 2 orang. 30 tahun kamu dah boleh bawa 60 orang. Tapi hari ni berlalu tahun demi tahun, siapa pun kita tak sediakan. Hingga kan kita dah pergi masjid dah 20 tahun, 30 tahun, 1 orang pun kita dapat sediakan untuk mereka datang kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti tempat percutian. Kita bercuti di Pulau Perhentian, kita bercuti di Pulau Tioman, kita seronok, kita gembira di sana, bercuti seronok sangat, tempat makan seronok, tempat bercuti seronok. Balik kita cerita dengan penuh yakin dengan kawan kita, seronoknya Pulau Perhentian, seronoknya Pulau Tioman. Bagus kalau kau buat program kau pergi, memang seronok sangat, makan kau sedap, tempat dia cantik. Dengan penuh keyakinan kita cerita. Kawan yang tak pernah pergi pun terliur nak pergi. Bulan depan dia pergi, dia balik, dia kata betul kau cakap, aku dapat rasa apa kau rasa. Kedai makan, restoran, kita pergi makan, sedap. Balik, kita cerita kat kawan pejabat, sedap betul kedai tu, murah, sedap pula, besok kau pergilah, memang sedap. Kedai tu RM1 pun tak bayar kita untuk marketing dia punya kedai. Tapi kita seronok sebab kita dapat makan sedap, murah. Kita cerita kat kawan dengan penuh semangat. Kawan kita dengar terliur, besok dia pergi. Dia kata betul kau cakap.
Tuan-tuan, 20 tahun kita pergi masjid, berapa orang yang lepas kita balik masjid, kita cerita kat kawan kita yang tak pergi masjid, subhanallah, sedangnya semayang kat masjid, ya Allah, luar biasanya semayang kat masjid tu, aku rasa lain macam lah, seronok sangat, sehingga kawan tu pun terliur nak pergi masjid besok. Tak ada. Kita tak cerita sungguh-sungguh macam mana kita cerita pasal Pulau Tioman, kita tak cerita macam mana kita cerita kedai makan tu sedap, sebagaimana kita rasai. Sebab itulah kita datang masjid ni, sebab kita rasai seronoknya semayang kat masjid. Kalau tak, kita tak datang masjid. Sebab kita rasa seronok, kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa seronok sangat semayang kat masjid. Kita seronok sangat duduk dapat kuliah maghrib, kita seronok dapat berjemaah ramai-ramai. Tapi seronok ni kita tak cerita kat orang. Sehingga ramai kawan-kawan kita telah mati dan kan tak pernah pergi masjid. Sehingga ramai kawan-kawan kita mati dan kan masjid pun tak pernah masuk. Sebab kita tak pernah cerita. Sebagaimana kita sungguh-sungguh cerita tentang kedai makan, tentang tempat percutian. Sehingga begitulah tuan-tuan yang mulia, seharusnya kita cerita tentang betapa indahnya amal agama ini, betapa indahnya taat perintah Allah, betapa indahnya sembahyang berjemaah, betapa indahnya hidup dalam keadaan amal agama, amal sunnah Nabi dalam kehidupan, betapa indahnya keluar jalan Allah. Untuk itulah tuan-tuan yang mulia, kita perlu muhasabah diri kita. Apa tujuan kita dihantar oleh Allah dalam dunia sementara? Adakah untuk kita habiskan masa? Allah beritahu dalam Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira wahai manusia, kami ciptakan kamu dan hantar kamu ke dunia ni abas, sia-sia dan tak ada tujuan. Habiskan masa dan kamu takkan dipanggil balik untuk bertemu dengan kami. Kita akan dipanggil balik untuk bertemu dengan Allah dan akan ditanya apa yang kita buat dalam dunia ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, saya bercakap untuk diri saya supaya kita sama-sama menyedari bahawa kita ni adalah umat pewaris dakwah Nabi. Tak ada Nabi lagi akan diutuskan dalam keadaan kemungkaran berlaku hampir setiap hari dalam dunia ini. Tak ada Nabi lagi akan diutuskan. Kita lah bertanggungjawab untuk memikirkan perkara ini dan membawa manusia kepada Allah. Mudah-mudahan kuasa yang sikit ini memberi manfaat untuk saya bercakap dan tuan-tuan, ayah, ibu yang mendengar, supaya kita memahami bahawa kita bukan saja dihantar untuk beribadah, tetapi kita juga dihantar untuk ajak orang beribadah. Kita bukan saja dihantar untuk baca Quran, tapi kita juga dihantar untuk ajak orang baca Quran. Maksudnya hidup ni bukan kita seorang-seorang, tetapi kita hidup ni untuk ajak semua manusia dapat amal agama dalam kehidupan. Sebagaimana kita rasa seronok bila kita makan sedap, kita nak orang lain juga makan sedap. Begitu juga bagaimana kita seronok dapat sembahyang berjemaah, kita juga nak kena ajak orang lain supaya dapat rasa macam mana seronoknya yang kita rasa pada saat ini. Mudah-mudahan Allah terima semua. Saya mohon maaf sebanyak perkongsian terkasar bahasa tersalah kata terlanjur bicara. Minta maaf dan minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dikongsikan saya sendiri dapat amal, kita yang dengar sama-sama kita dapat amalkan dan sama-sama kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As.